Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan haji, hajah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah. Pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kuliah sirah. Muka surat 16. Kita menggunakan kitab yang berjudul Hayatus Sahabah, ya, kisah hidup para sahabat. Sebagai manusia, tuan-tuan, pastinya ada ketika kita rasa jemu hidup ni, kita rasa letih, ya, letih jadi orang baik, ya, letih hidup dalam perjuangan. Maka di sana kita perlukan motivasi, ya, kita perlu motivasi. Justru kisah para sahabat ini adalah sebaik-baik motivasi, ya. Kisah hidup para sahabat adalah sebaik-baik motivasi dan akan memberi insya-Allah suntikan semangat, ya, dan suntikan iman sebenarnya. Jadi kita sambung kisah seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Jadi dalam senarai kitab ni nombor 2 lah, ya. Pertama dulu kita dah selesai membincangkan kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Yang kedua Sa'id bin Amir. Muka surat 16. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Suatu ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berkunjung ke Syams untuk melihat suasana di sana. Setibanya di Hims, satu tempat, satu nama di Syam ni, penduduk tempatan menyambutnya dengan gembira. Umar beramah mesra dengan mereka. Jadi khalifah membuat kunjungan ataupun lawatan ke tempat-tempat di bawah jajahannya. Umar bertanya kepada penduduk Hims tentang Sa'id bin Amir. Selain nak beramah mesra, nak bertemu dengan rakyat, ya, selain daripada itu, tuan-tuan, Sayyidina Umar nak mengambil tahu, ya, berkenaan dengan seorang sahabatnya bernama Sa'id bin Amir yang dihantar ke Him sebagai seorang pemimpin, atau mungkin kita boleh sebut gubernur. Mereka pun mengadu perihal pemimpin umat Islam Hims itu. Umar memerintahkan penduduk Hims berhimpun
dan dalam masa yang sama memanggil Sa'id bin Amir hadir sama dalam perhimpunan tersebut. Buat satu majlis, panggil rakyat, panggil penduduk ahli qaryah untuk mendengar sendiri luahan dan keluhan mereka terhadap kepimpinan Sa'id bin Amir ni. Kata Umar, aku berdoa kepada Allah agar aku tidak curiga kepadanya kerana aku sangat mempercayainya. Setelah semuanya hadir, Umar masa ni menjadi khalifah yang kedua, memerintah selama hampir 10 tahun Saidina Umar. Beliau meminta penduduk meluahkan rasa tidak puas hati mereka tentang Sa'id bin Amir. Umar beri peluang, okey, kalau ada apa yang korang tak puas hati dengan Sa'id, boleh beritahu sekarang. Boleh beritahu. Justru salah seorang penduduk sebagai mewakili orang ramai pun mula menyuarakan, dia tidak pernah menemui kami kecuali setelah siang terik. Ini pengaduan pertama. Wakil penduduk dia kata, wahai Amirul Mukminin, kami tak puas hati dengan Sa'id ni sebab kami tak dapat berjumpa dengan dia kecuali setelah siang terik. Lalu Umar bertanya kepada Sa'id, wahai Sa'id, apakah alasanmu mengenai pengaduan tersebut? Apa kamu nak jawab? Ni penduduk kampung tak puas hati, mereka hanya dapat bertemu kamu setelah, dia kata sini, siang terik. Sa'id seperti ragu-ragu mahu menjawab, namun dia bersuara juga, demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin memberitahumu, tetapi oleh kerana telah menjadi satu keperluan, aku beritahu juga sekarang. Kalau ikut Sa'id, dia tak nak cerita, tapi dah jadi satu keperluan, kena cerita jugalah. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Ni pemimpin utama atau kita kata gubernur di Hims, Sa'id bin Amir, dia kata, aku tidak ada pembantu, tak ada orang gaji. Setiap pagi aku bangun membuat adunan roti untuk mereka, makna untuk isteri dia, untuk anak-anak, menunggu sehingga masak dan menghidangkannya kepada mereka. Kemudian aku berwuduk dan barulah aku keluar menemui orang ramai. Okey, itu jawapan yang diberi oleh Sa'id. Aku tak ada pembantu, aku kena buat sendiri. Aku kena sediakan makan minum untuk keluarga, isteri dan anak-anak. Dah selesai baru aku keluar. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah ada aduan yang lain? Salah seorang bangun. Ini pengaduan yang kedua. Tak puas hati mereka kepada Sa'id. Dia tidak pernah mahu menemui ataupun dia tidak pernah mahu ditemui pada waktu malam. Kami pendam lama dah, eloklah khalifah datang buat majlis macam ni. Belah malam memang jangan harap kalau dapat nak jumpa dengan Sa'id bin Amir ni. Dia hanya siang je. Lalu Umar menghalakan pertanyaan kepada Sa'id, sekarang apakah pula alasanmu wahai Sa'id? Sa'id menjawab, demi Allah, sebenarnya aku tidak suka untuk menghebahkan, tapi terpaksa. Iaitu aku telah memperuntukkan waktu siangku untuk mereka, untuk rakyat. Sehabis baik, all out aku buat kerja. Justru pada waktu malam aku peruntukkan untuk Allah. Jadi kalau siang malam aku sibuk dengan masyarakat, bila pula aku nak ada masa dengan Allah?
Jadi siang all out, ya, buat yang paling itqan, ya, paling bersungguh-sungguh, paling berkualiti, bukan halal balai, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Justru di sebelah malam aku peruntukkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey. Saya pernah tuan-tuan dijemput menyampaikan ceramah di Ipoh, TM, belah-belah Pengkalan apa. TM ni apa orang panggil? Telekom. Telekom. Jadi diorang ceritalah, habis ceramah diorang bercerita tentang kerugian hilang kabel. Orang curi, kan? Jadi salah seorang tu dia kongsi cerita di Kelantan. Masya Allah. Pada zaman almarhum Tuan Guru Nik Aziz jadi Menteri Besar, di Kelantan juga mengalami masalah yang sama. Beribu-ribu kerugian. Jadi pihak Telekom ni berbincang, waktu malam kita berkawal. Mereka sendiri akan berkawal buat giliran. Jadi bila benda tu dibawa kepada almarhum Tuan Guru Nik Aziz, dia tak setuju. Dia kata buat yang terbaik, gunalah apa yang boleh menghalang daripada kecurian. Sebelah malam tak payah berkawal dah. Sebelah malam banyakkan munajat kepada Allah, banyakkan bertasbih, baca Quran, ya, beristighfar. Kita serah pada Allah. Kita dah buat yang terbaik dah sebenarnya. Tapi kalau hak pencuri ni, dia nak curi, dia curi juga. Kadang-kadang orang dalam pun ada, ya. Jadi Tuan Guru kata malam all out dengan Allah, ya. Subhanallah. Lepas pada tu tuan-tuan, menurun, kes kecurian tu menurun, ya. Tu dia, ya. Kadang-kadang kita hanya fikir kedekat kita. Betul lah Allah suruh kita berusaha melahirkan asbab musabab, ya. Tapi kadang-kadang kita terlupa pentingnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, baik. Jadi Said ni kata belah malam aku dengan Allah. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, ada apa lagi luahan-luahan, sila, ya. Tak ada selindung-selindung, tak ada selindung-selindung, berterus terang. Dan aku pun tak akan bela Said ni, melainkan dengar sendiri jawapan daripada dia. Lalu pengaduan yang ketiga, dalam sebulan ada satu hari yang kami tak akan dapat jumpa dengan Said. Sebulan sekali. Dia pun tak puas hati. Umar lalu tanya kepada Said, apakah jawapanmu? Said menjawab, sama macam hak pertama tadi, aku tidak mempunyai pembantu wahai Amirul Mukminin. Aku juga tidak mempunyai sehelai kain pun kecuali yang aku pakai ni. Aku mencucinya setiap sebulan sekali dan menunggunya sehingga kering. Jadi nak tunggu kering tu padalah. Setelah itu aku keluar menemui mereka, tu pun dah sebelah petang. Subhanallah, ya. Jadi tak terbayang, sukar kita nak membayangkan seorang pemimpin utama atau kita kata seorang gubernur ada sehelai baju, ya. Mungkin baju di situ maksudnya baju kerja, ya. Kemudian Sayyidina Umar membuka soalan yang terakhir. Ada apa lagi yang tak puas hati, sila kemukakan. Lalu salah seorang bangkit meluahkan perasaan. Dia kata, Said ni ada ketika dia akan menggigil, bahkan pitam, menggigil, tiba-tiba jatuh pingsan.
Dan bila dia sedar, dia akan tinggalkan kami begitu saja. Maksudnya kalau ada majlis apa-apa, dalam majlis tu dia menggigil, dia pengsan. Lepas sedar, dia belah macam tu saja. Lalu Umar tanya, wahai Sa'id, ni apa pula masalah kamu tiba-tiba menggigil, tiba-tiba jatuh pingsan? Apa masalah, kamu ada sakit ke apa ke? Cerita tengok. Sa'id menjawab, aku melihat kematian Khubayb bin Adi. Ini bulan lepas punya cerita tuan-tuan. Bulan lepas punya cerita. Aku melihat depan mata bagaimana Khubayb bin Adi dibunuh. Khubayb ni sahabat Nabi, mati syahid. Dan ketika itu aku masih musyrik. Mana cerita lama, cerita dia belum masuk Islam lagi. Dia belum masuk Islam. Aku melihat bagaimana kaum Quraisy memotong-motong tubuhnya. Ada yang kelar, ada yang siat, ada yang cucuk dengan tombak, ada yang panah. Satu kampung kerjakan Khubayb bin Adi ni. Budak kecil baling batu, depa seksa habis-habisan sebelum mati. Dan aku masih terngiang-ngiang di telinga pemimpin-pemimpin Quraisy bertanya kepada Khubayb ketika itu, relakah engkau jika Muhammad menggantikan tempatmu? Wahai Khubayb, kami boleh lepaskan kamu, tapi dengan syarat kamu bawa Muhammad datang sini, ganti tempat kamu. Sebab musuh kami sebenar ialah Muhammad. Korang ni pengikut je. Kami nak Muhammad. Kamu bawa Muhammad, kami lepaskan kamu. Lalu Khubayb jawab, demi Allah, aku tidak rela hidup dalam keadaan aman. Aku tidak rela dilepaskan, kemudian aku bertemu dengan keluarga, isteri dan anak-anakku. Sedangkan Muhammad, aku tak rela sekalipun ditusuk duri yang kecil. Subhanallah. Ini yang kita selalu sebut tuan-tuan. Nabi beritahu, tidak beriman kamu semua sehingga aku ni orang yang paling kamu sayang, yang paling kamu cinta. Kita ni dikira tak beriman atau tak sempurna iman sehingga kita letak Nabi ni nombor satu untuk makhluk lah, yang paling kita sayang, melebihi diri kita, melebihi mak ayah, anak-anak. Jadi para sahabat lah yang telah mempraktikkan benda-benda tu. Tengok jawapan Khubayb, aku tak rela Muhammad bukan kata diseksa macam mana yang dia tanggung tu, kena duri pun aku tak benarkan. Duri tercucuk ke atas Muhammad pun aku tak benarkan. Punya sayang kasihnya mereka kepada Nabi SAW. Luar biasa tuan-tuan. Sampai mati Khubayb ni. Demi Allah, setiap kali aku Sa'id ni terbayangkan hari itu dan bagaimana aku tidak menolong, aku sangat khawatir Allah tidak akan mengampunkan aku. Itulah yang terjadi kepadaku hingga saat ini. Jadi kenapa Sa'id ni menggigil sampai jatuh pingsan? Dia teringat kalau nanti Allah tanya di akhirat, hei Sa'id, kenapa engkau tak tolong Khubayb? Kenapa engkau tak tolong Khubayb yang diseksa sebegitu dahsyat? Dia terbayang benda tu tuan-tuan. Walhal masa tu dia tak Islam pun. Kiranya satu kemaafan lah. Dah tentulah dia tak tolong sebab masa tu dia bukan Islam. Kalau dia Islam, dia tak tolong, yang tu mungkin bersalah. Tapi dia tetap berasa begitu tuan-tuan. Halusnya perasaan dia. Dia bimbang. Kalau lagi kalau Allah tanyalah, kenapa kamu tak tolong Khubayb? Dia duk ingat benda tu tuan-tuan sampai menggigil, sampai pingsan. Subhanallah. Saya teringat, bila cerita pasal pingsan ni, saya teringat ada seorang lelaki berkulit hitam. Dia ni kalau jumpa Nabi, dia suka tanya macam-macam soalan.
Dia suka tanya macam-macam soalan. Asal ada kesempatan je dia tanya. Sampaikan Saidina Umar tegur. Umar kata, kamu ni kalau nak tanya pun bajet-bajet lah, tengok keadaan yang sesuai, yang munasabah. Ya? Bila Nabi dengar, Nabi cakap kat Umar, wahai Umar, biar je lah, biarlah. Dah memang passion dia rupa tu. Biar. Tiba-tiba ketika itu turun surah Al-Insan. Ini boleh tengok dalam tafsir Muqaddimah surah Al-Insan, kita akan jumpa. Surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tu imam baca hari Jumaat subuh tu kan, lepas surah Sajadah. Turun satu ayat. Lelaki berkulit hitam ni tadi tuan-tuan, tiba-tiba jatuh pingsan. Bukan sekadar jatuh pingsan, lepas tu cek nadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Serangan jantung ke apa ke ni kan? Lalu Nabi tanya para sahabat, tahukah kamu kenapa dia ni meninggal dunia? Ya, lelaki kulit hitam ni kenapa dia meninggal dunia, tahu tak? Sahabat jawab, tak tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi beritahu, dia meninggal dunia kerana terlalu rindukan syurga. Kan surah Al-Insan tu cerita pasal syurga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashtu. Satu muka tu boleh kata cerita pasal syurga je, keindahan syurga, kelazatan syurga, keseronokan syurga. Dia punya rindu pada syurga sampai membawa meninggal dunia, tuan-tuan. Masya-Allah. Dahsyat. Jadi Sa'id ni setiap kali dia teringat peristiwa Khubayb kena bunuh, dia mula datang menggigil dia, jatuh pingsan. Dia takut nanti kalau Allah tanya, kenapa kamu tak tolong? Padahal Allah tak tanya pun, sebab masa tu dia bukan orang Islam. Dia berasa begitu. Masya Allah. Lalu Saidina Umar setelah mendengar penjelasan demi penjelasan, lalu mengucapkan syukur, melafazkan syukur dan memuji Allah. Maha suci Allah yang tidak membuatku curiga kepadanya. Jadi betul lah kata Umar, betul lah aku memilih Sa'id ini kena orang dia. Justru itu Saidina Umar memberikan wang 1,000 dinar kepada Sa'id bin Amir bagi memenuhi keperluannya. Ya? Kalau tuan-tuan masih ingat bulan lepas kan? Bulan lepas, bila Saidina Umar terima nama-nama asnaf, nama-nama asnaf yang layak terima zakat, fakir miskin, Sa'id ni masuk dalam senarai. Umar pun pening kepala, macam mana aku punya pemimpin masuk dalam senarai asnaf. Masya Allah. Ya? Jadi sebelum dia menjawat jawatan tu, dia memang orang susah. Setelah menjawat jawatan pun kekal susah. Maknanya dia langsung tidak mengambil kesempatan di atas jawatan dia. Ni Sa'id bin Amir ni, payah tuan-tuan. Ya? Dia memang orang susah. Sebelum tu memang terima zakat. Dah dilantik jadi gubernur pun masih ada nama di dalam senarai asnaf. Dia tak guna, tak ambil kesempatan. Ya. Masya Allah. Lalu bila Sayyidina Umar tengok punya susahnya, dia tak ada pembantu, baju pun sehelai sebulan sekali, kena tunggu kering apa semua, dia bagi 1,000 dinar untuk memenuhi keperluan Sa'id bin Amir. Pemberian daripada Amirul Mukminin itu menggembirakan isteri Sa'id. Isteri dia antara orang yang paling seronok lah. Suami kiranya dapat bonus lah lebih kurang kan. Masya Allah. Dan sudah bercadang mahu membeli keperluan rumah serta mendapatkan seorang pembantu. Namun cepat pula ditegah oleh Sa'id. Apakah kamu mahu memiliki yang lebih baik daripada ini? Ya. Sa'id dia cuba selotok dengan bini dia yang nak tak apa yang lebih baik daripada ini? Daripada ini ni 1,000 dinar tu lah. Isterinya bertanya, apakah yang lebih baik bang? Sa'id menjawab, kita kembalikan kepada dia yang memberikan kepada kita.
Kita kembalikan kepada dia, dia ni Allah. Yang Allah itulah yang beri kepada kita. Ni rezeki ni hakikatnya datang daripada Allah, walaupun melalui asbab tangan Saidina Umar. Itu rububiyah kan. Kita mengaji rububiyah, meyakini rezeki ini hakikatnya datang dari Allah. Manusia hanya tolong agih-agihkan rezeki Allah sahaja. Itu je level dia. Raja ke apa sahaja, kerajaan ke majikan kita, dia hanya tolong agih rezeki Allah je. Hakikat rezeki semua dari Allah. Sebab tu ada satu kata-kata tuan-tuan, kata-kata hikmah lah, kita ulang-ulang kongsi. Ketika aku takut memberi, ketika kita takut nak memberi, maksud nak infak, nak sedekah, maka aku ingat balik bahawa yang aku miliki ini juga adalah hasil pemberian dia. Ketika kita takut memberi, kenapa takut? Sedangkan yang ada pada kita ni pun Allah yang beri. Jadi Sa'id kata, kita kembalikan kepada dia yang memberikan kepada kita. Sedangkan kita amat berhajat kepada apa yang bakal kita temui di sisinya. Isterinya bertanya lagi, apakah itu? Isteri dia tak apa nak faham lagi kan, tak clear lagi. Sa'id menjawab, kita meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya kita infak. Kita infak. Dia guna bahasa pinjam. Qardan hasanan, kalau kita baca Quran tu kan, Allah kata, siapa di kalangan kamu yang nak memberi pinjam kepada aku? Itu bahasa-bahasa sastra lah. Sedangkan Allah maha kaya. Dia saja guna bahasa kita manusia. Siapa nak beri pinjam pada aku, nanti aku akan bayar dengan syurga. Allah akan bayar dengan syurga pinjaman tu. Ada ketika Allah guna bahasa berjual beli. Siapa nak berjual beli dengan Allah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan bayar dengan syurga. Tu transaksi kita dengan Allah nanti, dia bayar dengan syurga. Pahala, redha. Sa'id menjawab, kita meminjamkannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Lalu apa jawab isteri dia? Ya, semoga kamu dibalas dengan ganjaran yang lebih baik. Isteri tak ada kata muncul mulut, merungut, masak muka, mogok tak masak hari tu. Tak ada. Isterinya pun faham. Bahawa suaminya memilih untuk senang di akhirat berbanding senang di dunia. Kalau ikut ini kali kedua Saidina Umar bagi 1000 dinar. Ini kali kedua. Kali pertama dulu bulan sudah kita bincang apa tindakan ataupun apa respon Sa'id bila dia dapat 1000 ringgit, 1000 dinar. Bila dia terima tu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu yang mula-mula keluar daripada mulut. Kita kalau dapat 1000, alhamdulillah. Dia terbalik, inna lillah. Sampai isteri dia pun kelang kabut, abang, siapa meninggal bang? Siapa meninggal? Khalifah meninggal ke? Dia ingat Saidina Umar meninggal kan? Suami dia kata apa? Ada yang lebih teruk daripada khalifah meninggal. Khalifah meninggal tahan lagi, ada ujian yang lebih berat lagi daripada itu. Jadi isteri tanya, apa ujian tu bang? Dunia nak masuk dalam diriku dan nak merosakkan akhiratku. Itu jawapan Sa'id. Dia dapat 1000 tu, dia kata dunia nak masuk dalam diri aku dan dia nak merosakkan akhiratku. Apa dia bang? Isteri dia tak faham. Apa dia bang? Ni Umar kirim 1000 dinar. Oh ya ke? Habis nak buat apa bang? Kita bagi golongan fakir. Bagi, agih, bedak, habis. Subhanallah. Baru ni tuan-tuan saya forum ataupun usrati online. Usrati online. Setiap hari Rabu bersama nakib Ustaz Jafri Abu Bakar, pendakwah selebriti tu kan, Ustaz Jafri. Dia kongsi satu cerita yang Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Pernah ada dalam satu peperangan, bila umat Islam menang, dapat harta rampasan, kita panggil ghanimah. Untuk bahagian Nabi 1/5. Boleh baca dalam surah Al-Anfal ayat 41, dia ada sebut. Jadi ada satu peperangan ni, untuk bahagian Nabi saja, kalau kira dengan duit ringgit kita sekarang, Nabi dapat 3 juta. Hasil harta rampasan perang. 3 juta. Duit kita sekarang. Maknanya Nabi jutawan. Tapi mana pergi 3 juta tu? Tak ada. Habis dia bagi. Ni orang ni. Sampai Siti Aisyah pun kalau kita baca hadis, jarang-jarang dapur nak berasap, makan buah tamar dengan air je. Padahal boleh makan kambing golek 3 juta tu. Kan? Siakap 3 rasa. Memang mewah, tapi Nabi tak memilih untuk itu. Ini tahap zuhud yang tinggi, kita tak mampu buat, tuan-tuan. Kalau ada tu Masya Allah, hebat, pilihan Allah. Sebab tu memang Nabi ni jutawan. Dia punya peruntukan harta rampasan perang saja banyak. Perang Hunain, tengok berapa umat Islam dapat. Sebab perang masa tu, orang kafir ni, tuan-tuan, bila dia nak pergi berperang, dia akan bawa semua harta dia. Pelik. Ibaratnya kalau kita, dia bawa mesin basuh, dia bawa televisyen, dia bawa. Kenapa dia bawa? Kerana itu satu semangat untuk dia kena menang. Kalau kalah, harta ni Islam akan ambil. Itu cara dia memotivasi diri, dia bawa harta banyak-banyak. Okey, kita kena menang. Kalau tak menang, harta ni dia ambil. Macam tu. Pelik orang Arab punya budaya. Sebab tu bila menang, Islam menang, bertimbun-timbun dapat. Jadi Sa'id ni pun sudah dapat tempias tarbiyah Nabi tu kan. Mungkin dia sedar kekuatan dia, bukan dia tak nak duit, tuan-tuan, tapi bila ada duit nanti dia jadi lalai, dia jadi lupa. Dia tahu kekuatan dia tak kat mana. Maka dia memilih begitu. Kita ukurlah, kita sukalah diri kita masing-masing. Ada orang yang boleh macam Abdul Rahman bin Auf, tak apa, dia kaya pun steady, dia tetap zuhud. Jadi zuhud ni banyak level. Ini salah satu bentuk zuhud. Macam mana kita baca kisah Ibrahim bin Adham. Ada kata dia seorang raja, ada kata dia ni keturunan kerabat diraja. Dia tinggal istana gitu je, tuan-tuan, tinggal. Lepas tu kerja apa? Jadi jaga dekat kebun. Ibrahim bin Adham. Seolah-olah kita bayangkan, Sultan Perak kita, Raja Nazrin, duduk dekat bank, pegang senapang jadi jaga. Tak terfikir, tuan-tuan. Ibrahim bin Adham buat benda tu. Masya Allah. Dia tinggal tu. Dia ada level zuhud yang sampai tahap tu. Jadi Sa'id bila dapat 1000 dinar, inna lillah. Kita alhamdulillah. Pelik-pelik sahabat ni. Samalah, tuan-tuan, kisah Khamsah kan. Khamsah, wanita sahabat Nabi. Ini kisah masyhur. Dia ada 4 orang anak lelaki. 4 orang anak lelaki tu dia suruh pergi berperang. Masa tu perang Qadisiyah di Kufah lawan dengan Parsi. Panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pesan apa kat anak dia yang 4 orang ni? Kamu pergi keluar medan jihad ni, mak tak nak kamu balik hidup. Mak nak kamu balik mayat je, syahid. Balik hidup siap. Tak gila, tuan-tuan. Mak pesan jangan balik hidup, balik nak mayat je, syahid. Dan ternyata 4 syahid. Bila si ibu ni Khamsah dapat berita anaknya syahid ke-4, apa pertama-tama keluar daripada mulut? Alhamdulillah. Sepatut innalillah.
Meninggal, innalillah kan. Dia tak, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkabulkan hasratku. Aku nak anak aku semua syahid. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia tukar innalillah jadi alhamdulillah. Yang Said tadi, dia tukar alhamdulillah jadi innalillah. Umpama apa, tuan-tuan? Kita ada anak 4 orang, 4-4 masuk universiti, 4-4 cemerlang, anugerah dekan, 4 flat. Gembira tak, tuan-tuan? Sebagai mak ayah mesti gembira kan? Oh, gembiralah kejayaan anak. Dapat pula sijil, kalau diploma, ijazah, dapat sijil cemerlang. Maka bagi khamsak ni tadi, tak ada sijil yang paling besar melainkan sijil syahid. Sijil tu jamin masuk syurga, bukan jamin dapat kerja, tuan-tuan. Sekarang ni pun bersepah graduan tak ada kerja. Ya. Sijil syahid ni insya-Allah syurga, dan boleh beri syafaat pula kepada ahli keluarga, mak ayah, anak-anak dia. Takkan tak gembira? Itu yang alhamdulillah tu. Dia melihat akhirat, dia tak melihat dunia. Kalau lihat dunia memang sedih lah. Jadi Said pun begitu. Sebelum beredar, Said memasukkan semua wang 1000 dinar itu ke dalam beberapa uncang kecil. Wang itu dibahagikan kepada anak yatim, fakir miskin yang dirasakan lebih berhak mendapatkan bantuan keuangan. Itu bukan senang jadi pemimpin ni, tuan-tuan. Kena jiwa macam ni. Dia fikir orang, fikir rakyat. Baru cantik jadi pemimpin. Kalau tidak, fitnah, tuan-tuan. Ya. Saya terus terang, tuan-tuan. Ya. Pilihan raya sudah. Nak dicalonkan bertanding di satu dun. Warna apa jangan tanyalah. Tuan-tuan teka sendirilah. Warna apa kan? Kelabu ke, oreng ke, merah ke, hijau ke. Jenuh tolak. Kawan-kawan pujuk. Pimpinan minta 3 nama kan? 3 nama. Saya kata saya nama nombor 3 sekali. Memang saya tolak berdoa. Alhamdulillah tak lekat nama saya. Syukur, tuan-tuan. Sebab saya tak ada bakat dan tak mampu. Bukan senang. Saja seronok-seronok nak bermegah-megah dengan jawatan, bukan dia. Jenuh nak menjawab depan Allah nanti. Jadi 1000 dinar ni tadi dia letak dalam uncang kecil. Berapa uncang dia bagi dekat anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal, orang-orang melarat. Habis. Dan isteri dia pun tak ada merungut, tak kata apa. Sebab tu penting juga gandingan suami isteri kena faham. Kadang-kadang suami cantik dah, isteri tak faham. Kadang-kadang isteri faham, suami tak faham. Memang jadi masalah, tuan-tuan. Bergaduh. Abang ni lebih kau orang je. Saya, hak saya. Sudah. Tak pasal-pasal bersilat pula. Ada seorang sahabat, tak silap saya namanya Abu Jahjah. Jarang kita dengar. Abu Jahjah. Ringkas ceritanya, biasalah Nabi akan minta sahabat-sahabat infak. Abu Jahjah ni dia ada satu kebun yang memang kebun tu paling subur, paling banyak hasil. Dia wakaf. Dia kata, ya Rasulullah, aku wakaf kebun ni untuk infak fisabilillah. Buatlah apa saja. Bila dia balik rumah, ada rumah tengah-tengah kebun tu, kira rumah cantik lah. Dia cakap kat isteri dia, yang kita kena berkemas, kita kena bersiap, kita kena pindah. Rumah ni dengan kebun ni abang dah wakafkan untuk Rasulullah, untuk perjuangan Islam. Isteri dia tanya, apa yang kita dapat, bang? Apa yang kita dapat? Abu Jahjah kata, daripada mulut Nabi sendiri, Nabi sebut tadi, bila abang wakaf je, Nabi sebut, syurgalah untukmu. Mana Nabi garanti.
Isteri dia bila dengar macam tu, alhamdulillah, satu keputusan yang sangat bijak bang, satu keputusan yang sangat bijak. Jom kita berkemah, kita pindah. Ya. Oi, dapat isteri macam tu tuan-tuan, beruntung kan. Ya. Kalau kita cuba buat tengok, abang tak bawa bincang dengan saya bang, ini harta sepencarian. Kita masa kahwin sama-sama susah. Udah dia beletih pula. Kan? Tak bawa bincang. Memang dia tak bincang dengan bini dia. Dia tak bincang. Cuma bini dia tanya apa dapat? Apa jaminan daripada Rasulullah? Rasulullah kata syurga. Ibaratnya confirm lah, garanti. Nabi takkan berdusta kan? Isteri dia dengar, Allah seronok. Kita cuba buat tengok. Hantar rumah mak saya katanya. Tak pasal tuan-tuan. Ya. Sebab tu kadang-kadang perlu suami mentarbiah isteri supaya isteri faham. Bila faham, mudah cerita. Kalau tidak, hak tu dulu nak kena tune. Semoga Allah meridai Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia merupakan salah seorang orang yang mendahulu orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun dia memerlukan. Ini namanya dalam istilah Arab atau istilah Quran ithar. Ithar, alif ya sa alif ra. Dia pun susah, dia pun perlu, tapi dia lihat ada orang lain lebih perlu, dia bagi orang lain. Yang ni tak terbuat tuan-tuan. Ithar memang darjatnya sangat tinggi. Abu Zar Al-Ghifari kan, dia orang susah. Orang hadiah dia baju. Sebab tengok baju dia dah lusuh sangat, dah teruk sangat, orang hadiah. Baju tu dia bagi kat orang. Jadi bila sahabat-sahabat yang tanya, hari tu kan kamu dapat baju baru, mana dia baju tu? Dia kata, aku dah bagi orang. Kenapa bagi orang? Orang tu memerlukan. Itu sahabat ni kata, kamu pun memerlukan. Dia kata, ya aku memerlukan, tapi ada orang lebih memerlukan. Baik. Jadi selesai tuan-tuan. Ngam-ngam bunyi. Selesai kisah Sa'id bin Amir. Masya Allah. Ya. Seorang pemimpin yang sangat-sangat zuhud. Ya, yang tak mengambil kesempatan di atas jawatannya. Itu yang susah nak buat. Saya nak tutup sikit lagi tuan-tuan. Pernah Abu Sulaiman Ad-Darani, dia ni ulama, dia berbincang dengan kawan dia yang juga ulama, bernama Abu Safwan. Dua-dua ni ulama hebat, bermuzakarah lah. Mereka berbincang tentang siapa lebih zuhud antara Uwais Al-Qarni dengan Umar Abdul Aziz. Duk bincang ni. Semua orang kenal kan Uwais Al-Qarni, hebat. Ya, seorang yang tak dikenal di dunia tapi penduduk langit semua kenal. Dia ni zuhud. Siapa lebih zuhud antara dia, Uwais, dengan Umar Abdul Aziz, pemimpin Bani Umayyah? Lalu akhir dapat buat kesimpulan, Umar Abdul Aziz lebih zuhud daripada Uwais Al-Qarni. Walaupun kita nampak mungkin Uwais tu lebih zuhud, tidak. Umar. Kenapa Umar? Sebab dia pemimpin, dia khalifah, dia ada jawatan. Jawatan, kuasa kat tangan dia tuan-tuan. Dia boleh sign macam-macam projek, tapi dia tak ambil. Ya. Uwais, dia orang biasa, rakyat marhain. Dia tak ada ujian jawatan tu. Ya. Ujian jawatan tu yang berat tuan-tuan. Jadi orang yang ada jawatan, nilai zuhudnya lebih tinggi kualiti dia, berbanding kita yang tak ada jawatan, lepas tu zuhud. Tak hebat, tak cukup hebat. Kamu pegang jawatan, tengok masa tu boleh goyang ke tak goyang. Kalau boleh bertahan, memang Masya Allah, luar biasa tahap zuhudnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. InsyaAllah bulan hadapan panjang umur, kita akan berkenalan dengan seorang lagi sahabat, At-Tufail ibnu Amir Ad-Dawsi. Ya, ini senarai yang ketiga daripada 20 yang ada dalam kitab ini. Mudah-mudahan yang dah faham bertambah faham,
Yang terlupa kita bagi ingat balik, kita ulang-ulang ya, supaya sentiasa kita ni tadi bermotivasi insya-Allah. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.